Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf kerana terlewat orang Putrajaya duk call suruh pergi sana Ustaz. Jadi saya abang dia pas settle lah. Saya dah kuliah malam ni. Baik. Tuan-tuan, doakan semoga Allah berikan yang terbaik kepada negara ini. Semoga diangkat pemimpin yang benar-benar mahu melakukan kebaikan kepada rakyat, yang akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang adil, yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuasa diberikan kepada yang benar-benar layak. Maka kita hanya berdoa semoga Allah berikan kuasa yang kepada yang terbaik, insya-Allah. Baik. Malam ni kita sambung kembali bacaan hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Kalau tak salah malam ni hadis yang ke-9. 9. 8 macam. Saya tak tahu. Kau surat? 9. Baik. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang ke-9 an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nari famin ahli an-nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang kamu apabila telah mati akan dibentangkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat nanti pada setiap pagi dan petang. Jika dia di kalangan penghuni syurga, dibentangkan tempat tinggalnya di syurga nanti. Dan jika dia di kalangan penghuni neraka, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu nanti, sehingga Allah membangkitkan kamu. Baik. Jadi hadis yang kita baca pada malam ini menceritakan kepada kita bagaimana mayat yang duduk di dalam kubur, mereka akan diperlihatkan oleh Allah syurga dan neraka, tempat tinggal yang bakal mereka duduk buat selama-lamanya. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Setiap pagi dan petang akan dihidangkan perkara tersebut. Kalau mayat tadi adalah orang yang baik, melakukan kebaikan, melakukan amalan ahli syurga, saat dia duduk dalam kubur, itulah yang dia akan tengok. Dibentangkan kepadanya tempat tinggalnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pada ahli neraka, maka dia akan tengok keadaan neraka yang menakutkan, keadaan neraka yang penuh dengan azab, dan itu akan menyiksanya di dalam kubur kelak. Jadi siapa nak tengok tak tahu. Syurga dan neraka bukan kerja kita. Walaupun tuan-tuan baru ni ada sahabat kita terlepas cakap,
Dia terlepas. Dan dia pun dah minta maaf dah. Cuma biasalah bila terlepas cakap ni, video tu orang akan ulang sampai kiamat. Sampai kiamat orang akan guna. Ada orang tak pakai tudung, ada orang tak semayang, itu semua jalan ke neraka. Dalam Quran sebut, saat ahli syurga mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jal. Fi jannatin yatasaalun. Saat mereka duduk dalam syurga, mereka ada pertanyaan yang timbul. Duk sembang. Sembang pasal apa? Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang pernah melakukan dosa ketika duduk atas dunia. Ni dialog ahli syurga. Lepas duk tertanya-tanya macam mana puak-puak hak jahat dulu ni. Tak nampak pun dalam syurga ni. Lalu mereka bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang kalian buat sehingga kalian dicampak dan dihumban ke dalam neraka saqar? Lalu ahli neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dulu bukan di kalangan orang hak semayang. Kami dulu tak semayang. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Ada waktu kami semayang maghrib, kalau orang semayang kami semayang. Kalau tak semayang, buat lebih kurang. Dia buat lebih kurang dengan solat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan solat ni tuan-tuan bukan calang-calang ibadah. Ibadah yang difardukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat. Tuan-tuan, ini adalah rangkuman ibadah para malaikat yang ada di langit dan rangkuman ibadah nabi-nabi terdahulu. Solat kita duduk buat. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Lalu Nabi melihat setiap lapis langit ada para malaikat dengan ibadah mereka masing-masing. Nabi naik langit pertama. Hak saya ingat lah, saya sebut lah. Langit pertama, tuan-tuan, Rasulullah naik malam Mi'raj, Nabi melihat di setiap inci langit pertama, malaikat yang ada di situ hanya berzikir kepada Allah. Wajah dia zikir. Langit pertama. Naik langit kedua, malaikat yang ada di situ, Rasulullah melihat malaikat yang ada di langit kedua, mereka hanya rukuk kepada Allah. Start daripada mereka diciptakan sampai kiamat. Duk rukuk dulu. Orang Kuala Ketir tanya, tak lengah kan? Kalau hang lengah. Kita lengah. Semayang tasbih. Tuan-tuan nak kena tasbih 15, nak kena tasbih 10. Rokok kena 10 tasbih. Lengah. Lengah. Malaikat bukan ada. Makan, minum, laki perempuan tak. Malaikat. Allah ciptakan malaikat, memang kerja dia tasbih, rokok saja. Bermula pada dia diciptakan sampai kiamat. Rokok tu. Nabi tengok dia rokok saja. Naik langit yang ketiga, tuan-tuan, Rasulullah melihat malaikat yang ada di situ hanya sujud. Malaikat yang ada sujud saja. Bila Nabi naik, Nabi bagi salam. Nabi berikan salam kepada malaikat yang ada di situ. Tuan-tuan, malaikat dengar salam, mereka angkat kepala, jawab salam, kemudian sambung balik sujud sampai kiamat. Sebab tu kita semayang, tuan-tuan, sujud 2 kali. Sujud, angkat kepala, sujud balik. Kerana malaikat di langit yang ketiga, sujud, mereka dengar Nabi bagi salam, angkat kepala, jawab salam, sujud balik. 2 kali sujud. Naik langit keempat, Rasulullah melihat malaikat yang ada di situ hanya bertasyahud. Duk tasyahud. Naik langit kelima, Rasulullah melihat malaikat yang ada hanya bertasbih dan bertasbih. Kalau tak salah, tasbih. Yang ada itu hanya tasbih. Dan memang kerja malaikat tasbih. Dalam Quran, bila Allah sebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut pada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah atas muka bumi ini. Bila Allah kata macam tu, malaikat jawab apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Wahai Allah, apakah engkau nak jadikan manusia yang kaki pelingkup ni khalifah?
Adakah kamu nak jadikan manusia yang kaki perosak, jahanam, pelingkup? Dia ni nak jadi khalifah. Wa yasfiku dima, tak cukup dengan pelingkup, kaki tumpah darah, kaki perang, kaki bergaduh, kaki maki. Dia ni ya. Kerja bergaduh ya. Sak maki, sak baik pula. Dulu panggil penyamun lah dak lah. Sebut bila takkan tak boleh sebut kot. Lagu tu lah, kerja maki hang, aku maki aku. Manusia ni kerja bergaduh, kerja perang, kerja maki, kerja pelingkup, dia malaikat kata ke Allah, adakah kamu nak jadikan manusia yang kaki bergaduh, kaki perosak, kaki tumpah darah, kaki perang, mereka ni jadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami ni sentiasa bertasbih kepada kamu, kami sentiasa memuji kamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan kamu. Kami lagi baik pada manusia. Kami ni kerja tasbih, zikir. Mereka ni kerja maki ya. Manusia ni. Apa tak keluar pada mulut mereka? Kami lagi layak. Allah kata, aku tahu, hampa tak tahu. Sebab tu dalam hadis-hadis yang lain, kalau tuan-tuan baca, kita akan jumpa. Ada hadis malaikat ditanya oleh Allah. Ketika seorang budak meninggal dunia, lalu Allah tanya malaikat, kamu cabut dah nyawa anak dia? Malaikat kata, ya, kami cabut. Hang cabut juga nyawa buah hati dia tu? Ya, kami cabut. Kemudian apa yang mak bapak dia sebut? Jawab malaikat, hamidaka wastarja'. Dua kalimah yang keluar daripada mulut mak bapak dia, alhamdulillah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dua kalimah ni keluar pada mulut mak bapak ni. Lalu kata Allah, kalau macam tu, binakan mahligai di dalam syurga, berikan kepada mak bapak dia, namakan mahligai itu Baitul Hamdi, mahligai kepujian. Baik. Tu hadis yang kita baca jumpa lah. Tuan-tuan, dalam hadis tu, Allah tanya malaikat, cabut dah nyawa anak dia? Malaikat kata, cabut. Cabut juga, kami cabut. Tuan-tuan, Allah tak tahu ke tanya? Tak tahu kan? Tahu. Habis tu buat tanya. Mesti ada something. Allah tahu. Tuan-tuan, bila Allah kata, apa yang mak bapak dia sebut saat anak dia dimatikan, diambil nyawa. Tuan-tuan, malaikat jawab apa? Mak bapak dia sebut alhamdulillah dengan inna lillah. Baik, kenapa malaikat tak jawab? Lah. Engkau kan maha mengetahui, ya Allah, duk tanya buat apa? Takkan tak tahu. Tak, malaikat tahu Allah mengetahui. Tapi malaikat jawab tak? Sebab malaikat tahu Allah tanya tu ada something. Ada sebab. Tuan-tuan, apa sebabnya? Seolah-olah Allah nak tanya kat malaikat, mak bapak dia kata apa? Waktu anak dia mati, malaikat jawab alhamdulillah dengan inna lillah. Seolah-olah Allah nak sangkal malaikat, lah dulu hang kata depa kerja maki. Dulu kamu kata malaikat manusia ni kerja bergaduh, kerja maki, kerja perang. Kamu saja kerja berzikir, bertasbih. Tu dia puji aku. Kamu puji memang tugas kamu sebagai malaikat. Memang kerja kamu puji. Kamu tak makan, kamu tak minum. Tapi malaikat ada ujian, ada cabaran, ada nafsu, ada halangan, ada ujian berat. Anak dia mati tu. Tapi dia puji aku lagi. Lepas tu Allah nak sangkal balik dakwah mereka. Yang itu hampa kata, aku nak jadikan manusia kaki bergaduh. Hampa jaga zikir. Aku dah habak dah, aku tahu hampa tak tahu. Tengok dia ni. Anak dia mati, dia boleh puji aku. Lepas tu Allah tanya tu bukan tanya tak tahu, tanya ada sebab. Kerana tu tuan-tuan, kalau ada orang tanya kita, boleh jadi dia tahu tapi ada sebab tanya Allah. Ada maksud yang lain. Jangan marah. Ni kawan kita duk siram pokok, kawan keluar duk tengok kita siram pokok, dia tanya, Pak Long, buat apa? Hang tak nampak ke? Tanya, marah. Lah. Kawan tu nampak kamu siram pokok, bukan saja tanya tu. Abang modal nak sembang ke? Bukan dia saja tanya tu. Ada sebab. Bukan tak tahu. Serupa tuan-tuan malam ni balik,
Sekali balik sebelum nak tidur, isteri kita tanya, abang, esok hari apa? Tuan-tuan jangan jawab esok hari Selasa. Back mood terus lagi. Dia bukan tak tahu esok Selasa. Dia pun tahu. Habis tu awak tanya, ada something lah tu. Abang esok hari apa? Kita duk kata hari Selasa. Jam terus malam tidur luar. Yang ambil jawab hari Selasa. Laki yang cerdik dia takkan jawab Selasa. Dia akan cari hari apa. Kerana bini dia bukan tak tahu. Dia pun duk cari hari apa ni. Tak jumpa. Lepas tu dia kata apa? Ish, abang tak tahu. Esok hari apa? Bini dia kata apa? Orang lelaki dia kata, bukan nak ingat. Tarikh-tarikh penting ni bukan dia nak ingat. Dia pun duk fikir lagi hari apa. Tak dapat. Hari apa abang dia abang tak tahu ni. Memang lelaki bukan nak ingat benda tu. Duk ingat benda lain tak apa. Benda-benda penting ni bukan nak ingat. Ya abang tak ingat ni abang sungguh. Abang lupa kan? Esok ni ulang tahun hari abang main merisik saya. Tak kemampu nak ingat hari tu. Hari tu pun dia ingat Dia kena ingat hari merisik, hari tunang, hari nikah, hari kenduri rumah kita, hari kenduri rumah dia. Mampu. Dia angkat tangan, dia tunjuk cincin ada 3. Dia tanya, abang, mana cincin abang hantar masa tunang? Bungkui. Kita bagi pakai sudah, duduk tanya. Dia tanya bukan dia tak tahu. Ada sebab. Maksudnya kadang-kadang kita tanya ni tuan-tuan bukan pasal tak tahu. Tapi ada something benda kita nak beritahu lagi. Sebab tu, kerja malaikat ni tuan, kerja mereka bertasbih. Kerja dia bertasbih. Sebab tu tak heran dia buat tasbih memang kerja dia buat. Nabi naik langit kelima tadi, nampak malaikat duk tasbih saja. Tasbih, tasbih, tasbih. Memang tu tugas dia. Naik langit ke-6, malaikat yang ada berzikir, bertakbir, bertahlil. Hak tu ya. Doa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hak tu je duk keluar. Langit ke-7, bagi salam. Malaikat duk kerja bagi salam saja pada Allah. Lalu terlintah dalam hati Nabi, teringin. Nak, kalau boleh, nak buat ibadat macam tu juga. Dan Allah maha mengetahui apa yang Nabi nak. Lalu diberikan kefarduan solat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Solat 5 waktu tadi tuan-tuan. Solat yang kita duk dirikan tadi, ada diri, ada rokok, ada sujud, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, ada salam. Semuanya itu adalah rangkuman ibadah seluruh malaikat di 7 tanda langit. Bukan calang-calang semayang tu. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini rangkuman waktu ibadah Nabi terdahulu. Waktu subuh, waktu ibadah Nabi Adam alaihi salam. Waktu zuhur, ibadah Nabi Allah Daud alaihi salam. Asar, waktu ibadah Nabi Sulaiman. Maghrib, waktu ibadah Nabi Yaqub. Manakala isyak, waktu ibadah Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Ustaz tahu mana? Baca kitab. Tengok-tengok jumpa kitab sebut macam tu. Lepas tu kena baca kitab dengan baca Facebook banyak. Baca Facebook pening. 2 hari dah pening ni. Jadi baca kitab senang. Dapat maklumat baru. Baca Facebook dengan kita pening. Hak nu kata macam nu, hak ni kata macam ni. Jadi rosak. Jadi hak ni bagi pandangan, yang tu bagi pandangan. Macam-macam. Lepas tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tak apalah. Jadi tuan-tuan, 5 waktu yang kita semayang daripada subuh sampai isyak, itu adalah rangkuman ibadah Nabi terdahulu. 5 tu, 5 waktu kita semayang. Jadi semayang bukan calang-calang. Besar semayang ni. Jadi ditanya kepada ahli neraka, dulu hampa ni masuk neraka sebab apa? Mereka jawab yang pertama, kerana dulu kami jenis tak semayang. Ya, antara sifat ahli neraka, tak semayang. Kalau jenis tak semayang ni tuan-tuan, boleh jadi boleh masuk neraka. Boleh kena lempak dalam neraka. Boleh jadi. Kemungkinan. Cuma tak boleh sebut confirm. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh nak sebut kalau dia mati dalam keadaan tidak melakukan solat, jenis tak semayang. Tuan-tuan tak boleh kata dia ni ahli neraka. Tak disebut macam tu. Lepas tu kita masih semayang keadaan, masih solat jenazah, minta ampun dosa dia. Kalau Allah ampun, ampun.
Allah Maha Pengampun. Cuma dia risiko lah. Boleh jadi Allah ampun, boleh jadi kena azab. Risiko besar. Tapi kalau siapa yang sembahyang, insya-Allah ada jaminan. Kalau buat baik, ada jaminan kebaikan. Tapi kalau buat jahat, tak ada jaminan. Boleh jadi Allah ampun, boleh jadi azab. Risiko tu besar. Kita nak tengok, Kita nak tengok. Kalau tak sembahyang pun, kalau Allah ampun, terang. Kalau Allah ampun, tak apa lah. Kalau tak ampun, tak kena yang dalam neraka. Sebab tu, minta simpang melakukan ibadah sembahyang kerana ada jaminan buat baik, ada jaminan syurga. Tapi kalau buat lebih kurang, boleh jadi syurga, boleh jadi neraka. Tapi tak confirm. Sebab tu, jalan neraka. Kalau kamu tak sembahyang, Quran sebut neraka, hadis pun sebut neraka. Cuma tak ada sebut neraka tempat kamu. Semoga Allah ampun je lah. Sebab tu tuan, kita tak setuju bila dia sebut buat macam ni neraka, buat macam ni syurga. Tu salah tu. Kurang kena perinci lagi. Tak disebut direct macam tu. Dan dia pun minta maaf lah. Tak apalah. Selesai dah isu tu. Cuma nak sebut pada tuan-tuan dan rahmati Allah, di dalam kubur, mayat yang duduk dalam kubur akan dibentangkan kepada mereka pemandangan tersebut, syurga dan neraka. Setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli syurga, tengok syurga. Kalau dia ahli neraka, maka dia akan melihat azab neraka. Kemudian akan disebut kepada mereka, hak apa yang kamu tengok, itulah tempat tinggal kamu di akhirat kelak. Na'udzubillah. Baik, kita tengok dia punya keterangan. Setiap hari, penghuni kubur akan dapat melihat tempat tinggalnya di akhirat nanti, sama ada di syurga ataupun neraka. Setiap hari. Bagi yang melihat syurga, mereka akan bersyukur dan bergembira dengan nikmat itu. Siapa yang dapat tengok syurga, dia akan seronok. Kerana syurga ni tempat nikmat. Dan tengok benda seronok ni galik. Ada orang tengok benda hak dia minat. Benda hak minat, benda hak syok, galik. Masa berjalan tak rasa. Dan tengok gambar Hindustan 3 jam tak rasa. Gambar best. Movie yang seronok, pemandangan yang indah. Dan masa berjalan pantah, tapi kita tak sedap masa berjalan. Kerana duk asyik melihat benda yang nikmat. Dan syurga adalah benda yang paling penuh dengan nikmat. Macam-macam. Quran sebut tuan-tuan, antara ayat yang selalu tuan-tuan jumpa dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat berapa? Cerita pasal nikmat dalam syurga. Saya tak hafal surah Yasin. Ingat-ingat aku tu lah. Dan saya tahu tuan-tuan tak hafal, saya buat muka tu. Sama Jadi dalam Quran baik, dalam surah Yasin ayat 55, apa kata Allah? Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan. Maksudnya dalam syurga ni tuan akan sibuk, akan leka dengan penuh nikmat. Jadi orang yang tengok dalam syurga tuan tengok pelbagai nikmat, benda yang seronok, galik dia dalam kubur. Gembira. Kerana memang sifat dalam syurga ni tuan penuh dengan nikmat. Ahli syurga sendiri akan sibuk dengan nikmat. Jadi sibuk terus. Leka menikmati segala kesenangan. Apa dia kesenangan dia? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Antara nikmat yang ada dalam syurga ni tuan-tuan, mereka bersama dengan pasangan. Batu dalam syurga tak ada istilah andartu, tak ada istilah teruna tua, tak ada. Bujang tak ada dalam syurga, semua ada pasang. Semua. Orang lelaki diberikan kurnia kepada oleh Allah, lelaki dapat korang-korang 70 bidadari. Sekurang-kurang. 70. Dan bidadari yang Allah bagi ni tuan-tuan, tak ada seorang pun muka macam orang Kuala Keti, tak ada. Orang Kuala Keti segak lah, tapi kalau muka tu juga, tak syok, dia muhat lain.
Bidadari ni luar biasa. Kulitnya putih melepak, matanya biru. Dahsyat. Tuan-tuan bukan seorang bagi, 70 orang. Seorang lelaki dapat 70. Sebab tu umur orang lelaki dalam syurga Allah bagi jadi 30. Ada kata 33, kekal. Beza dengan perempuan. Perempuan umur 17. Laki, perempuan 17 umur dalam syurga. Laki 30 ke 33. Kenapa Allah buat umur dia 30? Tuan-tuan, umur 30 dalam syurga baru kemah. Allah bagi 70 bidadari kat dia. Tak apa lah. Tapi kalau masuk umur 70 ni, masuk mati umur 69. Lepas tu dalam kubur pun kekal 69 kak. Bagi 70 nak dapat dama. Comel dah Allah letak 30, dapat 70 bidadari. Oh dahsyat. Kenapa Allah bagi 70? Kerana itulah yang orang lelaki nak atas dunia ni. Mereka berkenan kat perempuan. Allah hiaskan dalam diri orang lelaki ni, dia jenis suka kat perempuan. Orang perempuan kan suka kat lelaki. Jangan mereka suka. Lepas tu bila suami mereka mati, kebanyakan yang kita jumpa, isteri tak nikah lain. Jaranglah jumpa. Ada kalau orang kira ada faktor yang lain, ada jodoh nikah. Tapi kebanyakan kita jumpa, kalau suami mati, pakat tak nikah. Orang tua-tua dulu tengok tok-tok kita. Tuan-tuan sampai ketua tak kahwin. Pelak nak ada seorang-seorang. Tak nikah lah. Laki mati 20 tahun, 30 tahun tak nikah. Orang laki tak mati nak nikah. Bini dia tak mati nak nikah. Dia berkenan. Boleh tak boleh tu Kalau boleh tak ada halangan bang, lama. Tapi tak boleh. Tanya Pak Kim berburu piah pun apa. Tembak nak pergi masuk dalam hutan ke apa. Berani hadu berani semua kemah. Tang tu je. Hang rembu ke hang siapa ke jam. Kita bukan tak berani tuan-tuan. Kita cuma takut kepada Allah. Tu kemah orang lagi tu. Tanggungjawab tu besar. Besar tanggungjawab. Hak seorang pun tak lepas. Nak gagah tambah dua. Berat. Jangan tengok orang nikah, dia pun nak menikah. Amanah besar tu tanggungjawab. Esok boleh anak pula, jenah jawab lagi. Berat tanggungjawab tu. Fikir begitu ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuma kalau tanya mau. Kalau tanya, maka tuan-tuan dan rahmati Allah, orang perempuan tak mau. Orang lelaki minat. Lepas tu orang lelaki diberikan 70 bidadari. Orang perempuan tanya, kami dapat apa? Kami dapat berapa? Ada pasangan hidup mereka nak. Kalau suami mereka, ada pasangan yang Allah bagi. Berapa orang? Dia tak dapat banyak je lelaki. Sebab dia bukan minat. Allah akan bagi apa yang kita minat. Jadi orang perempuan akan dapat beberapa set pinggan mangkuk dan barang kemah. Dah tu dia minat. Mangkuk dah berlambak dah di rumah. Dia pergi kedai jumpa mangkuk nak beli. Dan orang lelaki ada kalut pasal mangkuk lah. Orang lelaki tak kalut langsung pasal mereka mangkuk lah. Dia nak kalut pasal mangkuk. Cawan tak ada, tak apa. Mangkuk tak ada, tak apa. Pinggan tak ada masalah sebab tu. Dalam tengok rumah orang bujang. Cawan tak ada, tak apa. Dia nak minum Milo, cawan tak ada. Lepas tu nak buat apa nak? Orang perempuan tak minum dah. Orang lelaki pasal matlamat dia nak minum Milo. Tapi cawan tak ada. Tak ada masalah. Ambil Milo pun dalam mulut. Ambil gula pun dalam mulut. Bancuh dalam mulut ni. Dia goncang telat. Ada masalah apa? Orang lelaki boleh buat ke tu? Orang perempuan boleh buat? Taubat lahum tak boleh. No problem. Beli laksa mangkuk tak ada. Nak makan pun lah. Dia campur dengan kuah. Dia tebuk ke ujung tu. Tarik sorak-sorak keluar. No problem, jadi boleh makan. Dia bukan heran dengan mangkuk-mangkuk ni. Sebab dia tu mangkuk lah. Orang perempuan pantan jumpa mangkuk. Pi Langkawi, idaman suri. Penuh dengan perempuan. Pi tengok. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang lelaki duk beratok beli sudu, garpu dan sebagainya, percayalah, dia beli kat perempuan.
Bukan beli kat dia. Wakil suruh beli. Belambak dah di rumah nak beli lagi. Minat. Barang kemas, dia dengar turun sekupang aja. Runtunkan gidar ni. Turun sekupang aja. Rebut nak beli. Dah ada dah, cukup tak? Dia minat. Sebab tu Allah jadikan orang perempuan dalam syurga umur 17. Pakai barang kemas lawa. Kalau 70 pakai barang kemas. Dah sudut pakai apa? Pakai getah bodoh tu cukup lah. 70 pakai barang kemas apa? Tak, kalau pakai pun orang tengok tak apa nak bersinak lah. Tapi kalau 17 pakai, lawa. Comel kan dalam syurga? Allah sebut dalam Quran, mereka bersama dengan pasangan mereka, masing-masing ada pasangan. Tuan-tuan sambil bersukaria di tempat yang teduh, duduk berbaring atas pelamin. Tu nikmat tu dalam syurga. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan. Apa buah yang kamu nak dalam syurga? Pelbagai jenis buah. Dan hebatnya buah-buahan dalam syurga ni tuan-tuan, apa benda sekalipun dalam syurga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas ada nikmat tu. Sebut saja buah, tapi buah apa tak tahu? Buah tak pernah tengok. Nama dia tak, buah tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas ada buah tu. Itu syurga. Dan sebutlah buah apa yang sedap dalam dunia ni, syurga tak ada buah tu. Buah yang ada dalam syurga ni tuan-tuan, dunia ni tak jumpa. Kerana buah ni lain. Pelbagai jenis buah-buahan Allah sediakan dalam syurga. Walahum ma yadda'un. Bukan takat buah. Apa sahaja yang mereka nak, yang mereka panggil, yang mereka teringin, mai. Nikmat dalam syurga ni. Jadi, mayat yang duduk dalam kubur, melihat nikmat yang pelbagai, mereka akan bersyukur dan gembira. Seronoknya tengok ahli syurga macam tu, gambaran syurga macam ni, dia asyik. Tuan-tuan, benda asyik ni, tengok lama pun rasa sat. 3 jam dah lah, macam 5 minit baru noh. Pasal benda tu nikmat, seronok. Berbeza dengan orang yang dapat azab. Berbeza pula yang melihat neraka akan bersedih dan rasa tersiksa dengan apa yang mereka lihat. Tengok benda tak elok, benda yang tak syok, benda yang tak seronok ni tuan-tuan, walaupun sat tapi berasa panjang. Benda tak syok. Dia akan terseksa dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, kalau dalam kubur, sepanjang dalam kubur, duk tengok orang kena balun, kena pukul, kena terajang, kena seksa, nak duk senang. Pemandangan tu pemandangan yang tak cantik, berat, terseksa jiwa. Tengok ke belah ni kena azab, belah nu kena pukul. Duk tengok yang tu saja, tuan-tuan boleh jam otak kita. Jadi ahli neraka diseksa mereka ni dengan penglihatan, dengan suasana yang tak baik, dan mereka akan terseksa dengan melihat suasana. Sebab tu benda yang tak syok ni, kalau duk tengok sat pun dia akan bebai. Pasal tak syok. Ada orang tanya, dia kata, untung lah kalau orang buat jahat, mati tanam hari ni, esok kiamat. Rugilah orang yang buat baik, mati hari ni, esok kiamat. Ada pun yang duk lama dah, mati dah berapa ribu tahun dah dulu. Tara nak tunggu nak pi akhirat tu, ribu tahun tunggu dalam kubur. Jadi makan masa panjang tu. Ni kawan ni baru mati dah lah jahat, baru mati sehari dalam kubur. Tiba-tiba esok kiamat dah. Untung dia, duk sat ke. Naya hak mati jahat duk lama. Dia duk pakai buah tu. Tuan-tuan, kalau dia tengok neraka dalam kubur, duk sat berasa lama. Dia rasa tak sedap duk lah. Walaupun baru duk sat ni, dia akan berasa itulah masa paling panjang. Tuan-tuan, sebagaimana orang yang tak syok duduk dalam khutbah Jumaat. Dia tak mau mayang Jumaat, dia jenis tak minat. Jadi dia main dengar semayang Jumaat, dengar khutbah, khatib bagi salam, dia lena.
Tuan-tuan, 3 kali bangun dah, tak habis dia maki. Celaka Allah khotib panjang-panjang. Pada baru 15 minit. Baru 10 minit ya. Dia berasa lama lah. Dah tak syok. Dia boring. Lama ya. Baru 10 minit. Tapi kalau hak dia syok, pergi mengai. Tuan-tuan ada pergi mengai mana-mana tempat, tasik ke, sungai ke, duduk mengai. 3 malam, tak apa duduk tu. Sebab benda syok. Kalau tak syok, tuan-tuan dirahmati Allah, khutbah Jumaat 15 minit, beban lah. Panjang ni. Kuliah maghrib, Isyak dah, berhenti lah. Panjang apa? Pasal tak syok. Benda yang syok, tuan-tuan panjang pun dia rasa sat. Tapi kalau hak dia tak mau, hak dia tak suka, sikitnya masa yang digunakan. Tapi dia akan merasa, lama. Orang yang banyak yang duduk dalam kubur ni, tuan-tuan, kalau ditunjuk pada mereka neraka, tempat yang mereka tak seronok tengok, tersiksa, walaupun sat saja duduk dalam kubur, tersiksa lah. Mereka rasa bila Allah nak kiamat tak samak dah. Tak sanggup dah tengok. Walaupun saatnya, mereka akan rasa teruk. Itu ahli neraka. Perasaan menyesal menyelubungi hati mereka dan penyesalan yang tidak berguna lagi sedikit pun. Dan mereka menyesal tengok, menyesal dulu tak semayang, menyesal dulu aku tak puasa, menyesal dulu tak tutup aurat, menyesal dulu aku pergi makan harta anak yatim, menyesal dulu aku terlibat dengan rasuah. Semua nak menyesal, tapi tak guna lah. Tak ada apa. Lepas tu nak menyesal lah. Menyesal lah, berubah lah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Dulu kamu jahat, sekarang berubah jadi baik. Tinggalkan kejahatan. Duduk dengan orang baik-baik. Dia nak berubah kena duduk dengan orang baik. Tak dia berubah duduk dengan orang jahat. Dia dengan faham kot lain. Nak berubah, tuan-tuan, Islam ajak daripada tempat yang tak baik ke tempat baik. Kalau dah baik, ke arah lebih baik. Kalau dulu tak baik, gerak ke tempat yang lebih baik pada sekarang. Dia kena ada peningkatan. Kalau ada 2 pilihan, mana paling baik? Pilih yang paling baik. Kenapa pilih yang tak baik? Dah dua-dua ada kebaikan, yang mana paling baik? Pilih. Tak, nak pilih itu juga. Memilih ke arah yang tidak baik, tuan-tuan, ini akan menyebabkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Kehidupan kita boleh berubah. Nak pergi ke arah mana? Lebih baik ke kurang baik? Kalau pilih ke arah baik, dia akan hidup aman insya-Allah. Tapi dulu dah baik dah. Sekarang saja nak try tengok hak tak baik. Ojek. Rosak. Jadi tuan-tuan, orang yang hidup dalam kekufuran, hidup dalam maksiat, masuk dalam kubur, dia akan tengok neraka, dan masa tu dia akan menyesal, menyelubungi hatinya, dan penyesalan itu tidak berguna lagi. Baik, firman Allah dalam surah Ghafir, ini dalil bahawa mayat yang duduk dalam kubur, mereka akan diperlihatkan oleh Allah pada pagi dan petang tempat tinggal mereka dalam neraka. Apa firman Allah dalam surah Ghafir? Kata Allah, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya, iaitu Nabi Musa alaihissalam, daripada kejahatan tipu daya mereka terhadap dirinya, dan menimpa kepada keluarga Fir'aun azab yang buruk, iaitu ditenggelamkan di dalam laut. Ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun mati duduk dalam laut. Fir'aun. Dan kalau baca hadis, dia mati bukan sebab lemah. Dan mati dalam laut, ya ayak dah masuk dalam mulut, dalam paru-paru dan sebagainya. Tapi yang lebih berat, datang malaikat Jibril alaihissalam, pegang lumpuk, sumbaklah mulut dia. Pasal dia duduk cakap dah macam tu. Masa tu baru nak beriman. Dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Koklah dia nak sebut nama Allah. Punya sombongnya Fir'aun, nama Allah dia tak pernah sebut. Dia hanya sebut, aku beriman dengan Tuhan yang diimani Israel. Allah, Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Dia tak sebut nama Allah. Dia kata, aku beriman dengan hak mereka beriman tu. Masa tu. Dia nak masuk Islam tu.
Dah lemah dah baru nak suar tangan. Malaikat Jibril mah sumbak dalam mulut. Bagi mampus orang. Hak jenis ni mau kejam ni mampus orang. Ni nak biar lah. Masa ni elok, dia duduk main apa? Masa elok buat jahat, lawan. Masa lemah nak mampus, duduk nak beriman. Buah nampak lagi dari tu. Jibril sebaik-baik, semulia-mulia malaikat. Bila dengar Firaun cakap, Jibril datang buat main lumpuk dalam mulut dia. Tak mau pergi dia cakap. Takut dapat rahmat. Celah-celah tu Allah ampun dosa dia. Oi. Allah Maha mengampun. Jibril sumbat lumpuk dalam mulut dia. Mati Firaun. Ditenggelamkan dalam laut. Tuan-tuan, maka Firaun kena azab yang buruk. Kemudian dibentangkan, kata Allah, dibentangkan neraka kepada mereka pada setiap pagi dan petang. Firaun mati jahat. Pagi petang tengok neraka. Siksa dah. Esok bangkit di akhirat mampus. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada mereka, masukkanlah keluarga Firaun ke dalam azab yang sangat keras. Na'udzubillah. Dan Firaun tengok dalam kubur neraka pagi dan petang, dan akhirat kelak dia dibangkitkan dan dihumban ke dalam neraka Allah. Apa yang dia tengok dalam kubur, itulah tempat akhirnya di akhirat. Maksudnya kehidupan kita ni tuan-tuan, bukan habis dekat dunia, masuk dalam kubur, tapi kita akan bangkit pula di akhirat. Sebab tu ada hari dibangkitkan. Sebab tu disebutkan dalam hadis tadi, orang yang melihat, kalau dia ahli syurga, dia akan tengok syurga. Kalau dia ahli neraka, dia akan tengok neraka. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, itulah tempat tinggal kamu di hari akhirat kelak, setelah kamu dibangkitkan. Jadi tuan-tuan, ini menjadi dalil bahawa kita akan dibangkitkan esok di hari akhirat kelak. Kita akan bangun. Jadi semoga kita dibangkitkan bersama dengan orang yang soleh, dibangkitkan bersama dengan para ulama, para syuhada, para salihin. Dengan syarat atas dunia pun kita kena hidup dengan mereka. Kena duduk dengan para ulama, kena duduk dengan orang soleh, kena duduk dengan orang-orang alim. Kerana kita tak tahu. Kita banyak kejahilan. Jadi orang alim, orang soleh berhimpun, maka kita piduk celah-celah tu lah. Kita ikut je mereka. InsyaAllah mereka reti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, akhir zaman, hujung-hujung dunia ni, lagi-lagilah kita kena berdamping dengan tok-tok guru, para alim ulama, duduk dengan mereka. Mereka lebih mengetahui hal akhir zaman, apa nak kena buat. Jangan ikut orang hak duk gempak, dia kata kena simpan nasi, kena simpan beras. Ada ulama pesan kat kita dulu lah. Ada tok-tok guru pesan, kena simpan beras dah. Tak. Tok-tok guru pesan kat kita, perkemaskan akidah. Ngaji lagi. Tambah amal. Itu bekal akhirat di akhir zaman. Ni tak duk himpun nasi, duk himpun beras. Lepas tu, dia suruh dia kata, nanti duit tak laku lah. Kena tukar dengan emas. Dan duit takkan laku dah. Ke depan ni duit tak laku dah. Kena tukar dengan emas. Dia duk gempak kita dulu. Kita duit tak laku dah. Duit kau jatuh, kena beli emas. Siapa hak suruh beli emas tu? Tukang jual emas. Dia jual, dia suruh beli emas. Dia habaq, dia kata, mata wang kau jatuh, nanti tak laku, maka kena tukar dengan emas. Baik tuan-tuan nak beli emas tu beli dengan apa? Beli dengan duit. Dia rembah duit, dia bagi emas kat kita. Dia ambil duit apa? Duit kan tak laku. Tuan-tuan dia jual 3,000, dia ambil duit 3,000. Duit kita. Kita dapat emas, dia boleh 3,000. Dah kata kalau mata wang tak laku, jangan terima duit. Jual dengan benda lain. Jual dengan pisang emas. Jual dengan benda, jangan jual dengan duit. Kalau duit tak laku. Tak, dia kata duit tak laku, kena tukar dengan emas. Tapi dia balas duit. Kerana dia dah tunggu. Tak kepenin ke? Siapa dia yang suruh tukar emas apa semua ni? Bukan tok-tok guru, oleh ulama. Kadang-kadang hak jual emas, suruh kita beli emas. Jadi nak kena duduk dengan siapa ni akhir zaman? Duduk dengan tok-tok guru, oleh ulama. Jadi akhir zaman dia pesan apa? Perkemahkan akidah. Tambah lagi amalan. Ngaji lagi. Itu bekalan kita di akhir zaman. Di samping teringat, ya kita beringat akhir zaman ni akan susah. Akan muncul lagi kesusahan, kekurangan makanan dan sebagainya. Ya. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, yang disuruh pada kita ni, perkemaskan akidah. Ngaji lagi tauhid. Tambah lagi amalan. Belajar lagi fiqh.
cuci lagi hati, belajar lagi tasawuf. Itu amalan kita di akhir zaman. Makan jangan bimbang, Allah akan bagi. Dan memang akhir zaman akan tak cukup makan. Sehingga waktu tu orang beriman hanya kenyang dengan zikir saja. Dan tu akan berlaku, hang simpan beras lagu mana pun, dah Nabi dah habaq dah, akhir zaman dia akan lapar. Jadi nak simpan-simpan lah, bukan salah. Cuma nak bak tok-tok guru, ulama yang kita duduk dengan mereka tuan, mereka pesan, perkemaskan akidah. Hubungan kita dengan Allah. Yakinan kita dengan Allah. Hak tu lagi penting di akhir zaman. Jadi tuan-tuan, duduk dengan alim ulama, bersama dengan mereka di dunia, insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka di akhirat kelak. Jadi insya-Allah itu yang kita boleh bincang pada malam ni. Semoga adalah manfaat. Tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita sebut, mayat yang duduk dalam kubur, mereka akan menyaksikan tempat tinggal mereka di akhirat. Kalau mereka orang yang soleh, orang yang baik, maka syurgalah yang mereka akan tengok dalam kubur. Tapi kalau mereka ni orang jahat, orang yang tinggalkan perintah Allah, yang lakukan maksiat di atas dunia ni, tak semayang, tak tutup aurat, makan harta haram dan sebagainya, bimbang tak sebab bertaubat, masuk dalam kubur, mereka akan menyaksikan neraka, tempat yang mereka akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa semoga negara kita diselamatkan oleh Allah daripada pelbagai krisis. Semoga diberikan tampuk pemerintahan kepada yang soleh, yang baik, yang takut kepada Allah. Siapa naik pun tak apa, tapi mudah-mudahan yang naik tadi ni tuan-tuan adalah yang takut kepada Allah, yang akan tutup ruang kepada kemungkaran, yang takkan berikan ruang kepada pahaman liberal, syiah, wahabi. Dia akan tutup semua ruang tu. Dia akan jaga akidah ahli sunnah wal jamaah, yang akan memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat, tak kira Cina ke, India ke, Melayu ke. Atas nama bangsa rakyat Malaysia, semua akan dapat kebajikan. Agama Islam diberikan kelebihan. Hak tu yang kita nak. Jadi tuan-tuan, kita hanya ada senjata satu yang tinggal, doa. Semoga Allah dengar doa hamba-hambanya, diberikan kebaikan buat negeri dan negara kita insya-Allah. Wallahu alam, mohon ampun maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.